Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Hatulan wa min kulli ajanib wa haibati ma adibna ala wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana Allah bi 'ulumihi wa 'ulumikum fid dharain amin. Jadi kita urai yang semalam, itulah dua perkataan ni yang kita tak, tiga perkataan yang kita tak urai. Itu perkataan wa yastatiru, kemudian wala yabulu fi ma'ir rakidin wa qalilin jarin. Sah? Wa yastatiru dan istitar. Istitar itu makna menutup. Yang ini menutup daripada pandangan mata manusia. Maka di sini dia ada dua dipanggil unsur dipanggil satir. Satirun, penutup. Penutup ada dua. InsyaAllah. Satirun dan qisman. Satir yang pertama adalah satirul qiblah. Yang kedua ialah satirul aurah. Tak lupin. Kalau tulis. Satir ada satirul qiblah dan juga satirul aurah. Apa maksudnya satirul qiblah? Dengan bermaksud menutup daripada kiblat. Ini hukumnya wajib. Hukumnya apa, Syekh? Wajib. Jikalau pada tempat, pada bukan tempat khusus qada hajah. InsyaAllah. Apa maksud satirul qiblah? Satirul qiblah dengan maksud menghalang daripada menghadap kiblat. Ta'ziman lil qiblah. Maka bermaksud di sini ialah bahawa satirul qiblah dengan maksud yang menghalang daripada kita menghadap kiblat. Ya Allah, sekarang ni kita nak qada hajat bukan di tempat yang khusus untuk qada hajat, di sini. Faham tak? Maka imma kita menghadap kiblat, imma tidak menghadap kiblat ke mana? Straight tak? Maka kalau ni kiblat, maka kita nak qada hajat tu kita tak menghadap sini. Kita menghadap situ. Kita menghadap apa? Menghadap sini. Kita menghadap situ. Faham tak? Imma dua keadaan. Orang yang qada hajat di dalam mana? Orang yang qada hajat di dalam tempat yang bukan sedia untuk qada hajat. Bukan khusus untuk qada hajat. InsyaAllah. Tempat yang ikut dah lah, kat sini ke kat sana ke kat sana ke kat sini ke. Bukan tempat qada hajat. Dua keadaan. Imma apa? Menghadap kiblat, imma tidak menghadap kiblat. Kalau tidak menghadap kiblat tak ada iskal. Tak ada masalah. Menghadap kot tu, menghadap kot tu. Tak ada masalah. Tapi kalau nak menghadap kiblat boleh tak? Kencing di sini tapi menghadap depan. Menghadap kiblat. Boleh ke tak? Jawapannya menghadap kiblat di tempat yang bukan untuk qada hajat, hukumnya ialah haramun. Melainkan ada satir. Satir tu apa? Yang menghalang daripada kita menghadap kiblat. Maksudnya ada benda depan kita. Tak? Maksudnya kita bukan direct menghadap kiblat. Ada benda di depan kita. Macam whiteboard ni masalah. Kencing menghadap kiblat tu, tapi depan ada whiteboard. Whiteboard dia satirul qiblah. Jadi satirul qiblah dengan makna bahasa mudah dia, penghalang dari apa? Hadap kiblat ketika qada hajat. Hukum dia apa? Wajib, tidak? Sebab wajib. Kalau kita menghadap kiblat, kencing menghadap kiblat, tak ada penghalang, hukumnya haram. Sebab tu hukumnya apa, Syekh? Satirul qiblah wajib. InsyaAllah. Baik. Wajib jikalau bukan pada tempat khusus qada hajat. Kalau tempat khusus qada hajat, kod tu ke, kod ni ke, kod tu ke, kod ni ke, tak kisah. Sebab tempat tu memang dikhususkan qada hajat. Walaupun besar sekalipun, tak ada masalah. Besar apa di kawasan DB2 ni semua tandah. Nak ada kod tu, kod ni, kod tu, kod ni. Kod dia. InsyaAllah. Wajib jikalau bukan pada tempat qada hajat. Kenapa? Hak ni satirul qiblah tujuan dia untuk apa? Lit ta'zim.
untuk mengagungkan kiblat. InsyaAllah. Ta'zim mengagungkan kiblat. Khalas? Faham ni? Baik, apakah sekurang-kurang satir? Satir apa? Penghadang. Nu? Penghalang atau penghadang. Nu? Penghadang lah. Penghalang pun tak faham pula. Penghadang. Sekurang-kurangnya benda tersebut, penghalang tersebut ialah mestilah. Apa Syekh? Mestilah panjangnya itu tinggi 2/3 hasta. Panjang tu sekurang-kurang ni, sekurang-kurang tinggi 2/3 hasta. Dan jangan jauh lebih dari 3 hasta. Faham tak? Hasta atau hasta? Baik, hasta tu apa? Hasta tu yang ni tu depa. Ni. Faham tak? Menguji kolah tak? Faham tak? Hak ni depa Syekh. Faham tak? Hak ni apa? Jengkal. Hak ni apa? Hak ni nampak? Faham tak? Bagi faham tak? Jadi, dia kita bicara sekurang-kurang. Sekurang-kurang tinggi 2/3 hasta. Maksudnya apa? Ni hasta kita. Bahagi 3. Payah ngajak orang tak masuk sekolah ni. Tidak. Ni satu hasta betul tak? 2/3. Yang ni bahagi 3. 1, 2, 3. Ambil 2 habis situ. Berapa meter lebih kurang? Meter pula. Berapa apa? Jengkal. Apa? Faham tak? 2/3 hasta. Ni satu hasta. Ambil 2 bahagian. Itulah apa? Qadaran dia. Faham tak ni? Siapa tak faham 2/3 hasta? Syekh faham? Tak faham nak tahu tak? Apa ugas mau pergi sekolah pun. 2/3 faham? Ada apa ada? Ha? 30 cm. Saya nak tengok. Ya itulah 1 meter. Mitron wa nisfu takriban. Bukan. Sudut saya jerak. 1/3 meter. 1/3 daripada 1 meter. 1/3 daripada 1 meter. Suku meter. Tak ada. Dia panjang sikit daripada. Panjang sikit daripada 1 jengkal. Faham tak? Tu kira apa dia? Bukan. Mitron. Bukan yang ni. Yang ni apa dia? Sulus meter takriban. 1/3 meter. Ni meter. Ha. Bagi 3 1/3. Lebih kurang lah. Ya. Sama juga. InsyaAllah. Faham tak? Ini nak cerita apa? Cerita sekurang-kurang. Faham Ustaz Isam? Maksudnya kalau benda ni, hantar kencing kau ni. Masalah ni kiblat. Hantar kencing kau tu. Faham tak? Benda ni. Madai tak? Madai tak? Jadi satir tak madai sebab apa? Tak tinggi lebih daripada 2-3 hasta. Nak buat macam ni pula. Cukup tak? Ha, ni cukup tak? Lebih ni cuy. Cukup. Bahkan lebih. InsyaAllah. Kalau ni satu tak cukup. Faham tak ni? Ni sekurang-kurang. Panjang lebar. Lebar tak disyarat. Lebar ada khilaf. Kata Ibn Hajar Ramli. Ha tak? Ibn Hajar kata disyaratkan lebar. Ibn Ramli kata tak disyaratkan. Boleh tutup pen. Pen je. Sebab sini bukan nak tutup aurat. Sini apa dia? Menghalang daripada kita menghadap kiblat direct. Ini bukan untuk menutup aurat. Wadih? Baik. Ni urat dah mana ya? Wayah santir tu. Sat. Tak masuk mata lagi. Boleh insyaAllah. Kemudian dan tak jauh daripadanya lebih daripada 3 hasta. 3 hasta 1, 2, 3. 1 meter setengah. Faham tak? 1. Contoh Kira 1, 2, 3 betul tak? 3 hasta betul? 3 hasta ke 1/3 hasta? 3 hasta. Boleh insyaAllah. Bermaksud jangan kita buat ni. Ni kan kita buat ni kan ni sebagai satir. Jangan jauh daripada kita 3 meter ke atas. Lebih daripada 3 meter. Contoh, kalau kita kencing kat sini. Tengok sini. Ni dia kira memadai tak? Tengok bawah ni. Memadai tak? Memadai. Anda letak ke mana?
dekat sini. Memadai tak? Memadai sebab anda duduk sini. Faham tak? Anda letak dekat sini. Tak? Anda letak kat sini. Masalah, anda kecil dekat mana? Dekat sini. Jadi tu sebagai penghadang dah. Memadai tak? Tak memadai. Sebab apa? Lebih daripada 3 hasta. Wadih? Faham ni? Sebab tu surah dia apa ni? Satirul qiblah, menghadang daripada kiblat. Wajib jika pada tempat bukan khusus qada hajat. Kat sini, kat mana-mana lah. Faham tak? Ada pun tempat itu dikhaskan untuk qada hajat. Sama ada dibina ataupun diketahui ramai. Cakap kawasan kita tu walaupun tak ada binaan atas, tapi orang tahu dah, makruf. Tempat tu qada. Kalau contoh masalah dekat sini. Tak petak ni, orang duk qada hajat, makruf. Orang mula start qada hajat, lepas tu pakat-pakat ikut lebih. Faham tak? Sini pun tak disyaratkan apa? Satir al-qiblah. Tempat yang bukan khusus untuk qada hajat. Khusus tu sama ada apa? Niat dibuatkan oleh apa? Si pembuat ataupun makruf di si manusia. Jadi sekurang-kurang tinggi 2-3 hasta dan tidak jauh daripadanya. Dia tu jangan jauh daripada 3 hasta. Kalau dalam tandas ni tak ada masalah. Dalam tandas tak nak menghadap kau tu, kau atas, kau kat langit, kau kat bawah kau. Tu punya pasal yang tahu. Mana? Dalam tandas hukumnya khilaful afdal. Afdalnya kalau boleh menghadap pada yang lain. Ini disebut oleh Syekhuna Allamah Syekh Taha Abdul Hamid dalam kitab Fathul Wahab Malik. Khalas? Sahabat faham ni? Ni mengaji dah kitab fiqh kan? Ada kan sebut ni? Kan? Jadi betul-betul banyak elok. Ada dua, satu qiblah, satu aurah. Satirul aurah hukumnya sunat. Satirul aurah ni apa? Menutup aurat. InsyaAllah. Menutup aurat tu apa? Menutup aurat dengan makna kata menghadang daripada ditengok aurat kita. Hukumnya adalah sunat. Jika tiada yang melihat. Tak ada yang lihat, sunat. Sunat apa? Ada penghadang yang mana tidak menampakkan akan kemaluan kita. Faham? Sama juga. Dia punya sifat dia macam ni juga. Apa dia? 2/3 tak jauh daripada mana 3 hasta. Kain kita cukup tak? Madai tak? Sebab itu kain itu. Madai tak? Madai je. Hukumnya apa? Sunat jika tiada yang melihat. Hadis sebut Imam Nawawi Jawi dalam kitab Maraqul Ubudiyah. Sunat jika tidak wajib. Kalau ada yang melihat, wajib. Melainkan dia orang yang halal tengok kemaluan kita, isteri lah. Ada berak sekali. InsyaAllah. Hukumnya apa Syekh? Sunat. Pasal apa sunat? Kerana ketika ni boleh buka aurat. Sebab ada hajat. Sebab tu nak ulang balik. Anda sebut, tolong ingat elok. Hukum, apakah aurat ketika seorang diri? Aurat kita seorang diri dalam pondok ada, iaitu 2 kemaluan. Kemaluan depan dan belakang. Siapa kata tak ada? Bukan makruh, haram Syekh. Haram. Aurat kita seorang diri adalah 2 kemaluan kita. Faham? Melainkan ada hajat, baru boleh buka. Walaupun sekurang-kurang hajat. Panas. Dan kita fiqh sebut sapu rumah. Sapu pondok. Boleh bogel. Pasal apa? Kerana takut orang berpeluh. Tak? Adna hajah, sekurang-kurang hajat. Walaupun hajat apa? Hajat yang, walaupun hajat tu tak hajat sangat, sekurang-kurang hajat pun dah memadai. Tanya jimat kuih lagi lah. Jimat Rashidi kata apa? Daripada hajat. Ni berak hajat je. Lagi mocik. Sekurang-kurang hajat. Walaupun hantar apa? Orang yang cekap. Macam hantar cekap bawa itu. Faham tak? Tak kena kain tu. Tak wajib. InsyaAllah. Jadi hukum sunat jika tiada yang melihat. Maka kalam musannif dalam matan tersebut wayastatiru. Yastatiru tu kena ada apa? Satiru al-aurah. Sebab tu anda sebut dulu, jangan lupa. Adab memang ada yang wajib, ada yang sunat. Tapi dalam matan ni semua sunat belakang. Jadi murad yastatiru satirul aurah. Wadih? Mana? Yang situ orang kiblat. Dia takut apa tertukar nanti. Yastatiru ada 2. Ya, orang tak urai tadi ya. Tak. Orang urai dekat Allah yastaqbilah al-qiblah. Jangan menghadap kiblat. Dalam kitab ni tak ada. Qadimah ada. Jangan menghadap kiblat dan jangan membelakangi kiblat. Kalau nak hadap kiblat, belakangi kiblat, kena ada satiru al-qiblah. Wajib. Itu tukar ah.
Tukar. Wadah. Hak ni muradnya apa? Istatiru. Muradnya ialah satu aurat. InsyaAllah. Ingat tu, seorang diri ada aurat, ada aurat. Kemaluan depan dan belakang. Malaikat ada sekurang-kurang hajat. Sekurang-kurang hajat boleh. Apa dia contohnya? Panas. Nak tidur tak selesa. Adik nak bangun. Boleh tu, munasabah. Kesihatan contohnya. Dia tak boleh ada benda halang. Adik nak bangun. Faham tak adik nak bangun? Adik. Tak bisa adik bangun Bawah kita. Oh, berat demo. Faham tak? Adik. Bukan adik tu lagi bahaya kalau silap. Ha tak? InsyaAllah. Baik, boleh ambil gambar nak padam. Tak ada pun. Baik. Ada Rahman, Muhammad. Baik. Baik. Tak bunyi pun. Baik. Itu bunyi. Lambat sikit. Dia delay. Baik. Kemudiannya. Habis masalah satir, qiblah dan aurah. Jadi tolong salin. Faham tak? Ya. Baik. Tangan dulu tu. Tangan. Tangan tu untuk orang yang tak pergi sekolah kena lukis. Jadi yang khulafah nak bagi ni sila salin senang. Cik Su nak mengajak senang. Masuk periksa. Apakah beza di atas satu kiblat dan satu aurat? InsyaAllah. Periksa dia insyaAllah. Cuti ni macam-macam dalam otak nak buat apa kat apa. Taib. Kemudiannya wala yabul fi ma'in rakidin. Jangan kencing pada mana? Ma'in rakidin. Pada air yang tenang. Ini tak mengalir. Sah? Lepas tu wa qalilin jarin. Dan bah sedikit yang mengalir. Cuba tengok. Untuk masalah air tenang, tak kait dengan sedikit atau banyak. Tapi untuk mengalir, ada kait dengan apa? Sedikit. Betul? Nampak tak beza tu? Baik. Sekarang ni apa khulasah? Masalah al-baul. Bila sebut kata baul pun makruh, ra'id pun makruh. Ra'id dia, berak pun makruh. Kencing makruh. Kencing pun makruh. Kalau berak tak makruh lah. Kau berat lah. Faham tak? Kau ada yang suka lagi berak bila kencing? Baik. Sekarang ni al-baul. Fi makanin fi makanin ataupun fi ma'in. Boleh. Fi ma'in. Kencing pada air. Air ada apa? Ada banyak. Ya Allah. Kemudian macam ni. Al-baulu fi ma'in. Kencing pada ma'in mamlukin. Satu, yang kedua mubahin. Anda malah buat yang cantik, buat yang hari. Kemudian yang sini ada apa dia? Mubahin, mamlukin. Satu lagi milki lil ghair. Amma al-musabbal wal mawquf. Dipanggil ma'in musabbalin. Ataupun mawquf. InsyaAllah. Kencing pada air. Tengok ayat tu jenis apa? Ada yang mamluk, ada yang mubah. Apa makna mamluk? Mamluk dengan makna dimiliki. Hak cipta kita. Hak cipta terpelihara. Hak kita lah. Hak kita. Set kita punya. DB2. Masalah. Mubah. Mubah ni apa? Tak ada hak milik siapa-siapa. Tak ada hak milik. Maksudnya apa? Siapa-siapa nak kencing tu boleh. Tanda awam. Walaupun kita kata hak kerajaan lah. Atau masalah apa dia? Dekat macam hutan. Hutan tu milik siapa? Anta jumpa buah kat hutan. Boleh makan tak? Boleh. Kata hak siapa ni? Mana ada hak siapa-siapa? Tanah orang. Kalau bukan tanah orang lah. Faham tak? Kerajaan. Kerajaan tu ada bahasan tu. Kerajaan sebab dia apa? Sebab dia cok. Kata dia punya. Ala-kullah dalam mazhab Syafi'i tak ada istilah tu. Cok-cok. Dalam mazhab Syafi'i mesti ihyaul mawat. Menghidupkan tanah yang mati. Tapi
kita punya ni ada mazhab. Pakai mazhab lain. Musabbal. Musabbal wakaf. Apa dia? Masjid punya lah. Dia kencing dalam kolah. Dia kata air ni apa? Makruh Syekh. Dalam apa? Dia kata dalam Mukhtasar Latih kata apa? Wala yabul. Dan jangan kencing ni makruh saja. Fi ma'in rakidin. Pada air apa dia? Rakid. Tenang. Air yang tenang. Ni bukan tenang duk mengalir seumur dengan paip. Dah ni lebih 2 kolah. Wa qalilin jarin. Dah sedikit yang mengalir. Ni air yang banyak lagi pula mengalir. Faham tak? Kena mengaji sampai faham. Dia kata. Hak ni hukumnya haramun mutlaqan. InsyaAllah. Taib. Ni haram mutlaqan. Masih khilaf. Taib. Kemudian mamluk atau mubah. Hak ni ingat hak kita lah. Hak kita. Kalau hak orang lain tanya dia lah. Ha tak? Hak kawasan depan main mandi tu. Kan tanya GB2 lah. Ha tak? Sebab dia apa? Kerajaan berdaulat. InsyaAllah Mat. Kerajaan berdaulat. Taib. Kalau mamluk dan mubah, kita pecah pada 2. Iaitu ada yang ma'in rakidin. Kemudian kita ada jarin. Rakidin bila tenang. Tenang maksudnya betul air yang tenang. Memanglah tengok air memang rasa tenang. Itu pergi pantai seumur. Rasa tenang ni tak mengalir. Hari ni yang kolah tu kira mengalir ke tak? Tak. Mengalir ke tak? Kali ah. Mengalir dengan air paip. Jadi hukumnya mengalir. Faham tak? Lepas tu tubik ke mana dah kita dah ambil semua tu. Pau. Mengalir lah. Faham tak? Jadi dipanggil apa? Air jarin, air yang mengalir. Taib. Sekarang ni air yang rakid, yang apa dia? Yang tak mengalir. Tak mengalir. Pecah juga kepada 2. Yang pertama sebagai qalil. Yang kedua ialah kathir. Yang sedikit, ingat bila masuk sedikit bila maduna al-qullatain. Kathir, qullatani fa aksar. Ingat tu 2 kolah. Berapa 2 kolah? Sama dengan apa? 2 hasta. Sama apa? 2 kolah. 195 liter mengikut Syekh Nuruddin. Dalam kitabnya Maklumatul Tihmuk. Dalam kitab Takirat kata 217. Dalam kitab-kitab lain, kalau ikut pendapat Sayyidi Syekh Taha, 200 sahaja. 200 liter. Betul tak? Qalil. Kalau ikut Dimashqi apa? Wal qullatani. Apa dia? Bid Dimashqiyiyah. Samanu artalin atat ba'damiyah. 180. Artal. Kati. Wal qullatani bi khudutayr ramli fawqa 80 qarib ritl. Tu kalau ikut tarim. Qalil dan kasir. Air tu tak mengalir. Sedikit dan juga ataupun banyak. Hukumnya makruh mutlaqan. Yang ni apa? Makruh mutlaqan. Maksudnya air tu kalau dia tak mengalir, air yang tak ada jalan tubik, tak ada jalan masuk, tak ada jalan tubik, maka ini hukumnya makruh mutlaqan. Sedikit atau banyak? Wadih? Kita ada ayat qaulah wudu. Tak mengalir. Kencing dalam tu makruh. Sebab tak ada masuk, tak ada keluar. Sikit makruh, banyak makruh. Sama makruh. Aiwah. Sebab dia tak ada kekuatan. Kekuatan apa? Kekuatan jar. Kekuatan mengalir. Ha? Tasik mengalir tak? Mengalir. Tasik mati hukumnya makruh. Pakai tak mengalir pun. Baiklah. Pakai tu mungkin. Mengalir. Aha. Mengalir tau. Kita duduk mandi kan. Mengalir. Kalau tidak, makin bertambah ha. Kita kencing tu makin apa? Tambah. Dia bahaya tu bumi serak. Boleh insya-Allah. Tayyib. Wala yabulu fi ma'in rakidin. Ma lam yastabhir. Selagi mana apa? Lam yastabhir. Selagi mana tidak dibuat apa? Yastabhir. Nanti nak huraian istibhar tu terlalu luas. Terlalu besar. Faham tak? Maka dia tak makruh. Macam Nabi bagi contoh tasik. Tasik yang tak mengalir, mati. Tapi tasik tu terlalu besar sehingga kalau kita katuk belah ni, hujung sana bergerak tak? Tak bergerak. Bagi istibhar. Macam kolam ikan. Jadi kita nak buat macam mana ni? Qalilin, kathirin. Tayyib. Kalau kita padam.
Qalil makruh. Sah? Kemudian kathir ada dua. Mustabhir dan juga ghairu mustabhir. Mustabhir ghairu mustabhir. Mustabhirun ghairu mustabhirin. Apa makna mustabhir? Kita tak sini. Yani law hurrika at-taraf lam yataharrak, ada mustabhir lam yataharrak tarafun akhar. Mustabhir iaitu apa? Bahr apa? Laut. Yakni kalau dikocok, digerak, hujungnya tidak bergerak hujung yang lain. InsyaAllah. Masalan, besar mana? Besar ni. Ni sampai situ. Sah? Antar pun bawa korset sini. Hujung sana ke tak? Bergerak tak? Kalau tak bergerak, mustabhir. Mustabhir dia macam laut. Air ke? Air lah. Bergerak air lah. Bergerak air. Bergerak sana. Kalau tak bergerak, faham tak? Bergerak tu sana. Contoh macam apa? Kita tarik ombak dia. Kita tarik ombak dia bergerak kat sana. Kalau bergerak, menunjukkan apa? Kecil. Maka dia ghairu mustabhir. Tapi kalau tak bergerak hujung, tak? Kocak-kocak sampai separuh lah. Hujung tak bergerak dah. Tidak. Itu dipanggil mustabhir. Mustabhir ni apa? Luah. Bahr. Apa dia? Laut. InsyaAllah. Jadi ada dua. Kasir mustabhir dengan ghairu mustabhir. Maka untuk mustabhirun, siapa nak gerak dulu? Mustabhirun, hukumnya apa, Syekh? Mustabhir, hukumnya tidak makruh. Sebab dia macam tasik. Hala mustabhir ni apa? Luah. Kocok tu syarat kocok dengan tangan apa? Hala, kalau andai kata bukan suruh kocok sokmo. Kita cuba fikir pakai otak kita. Cuba pakai otak kita, guna otak. Dia ada dua, kanan kiri tu tak? Kau tak ada ambil hujung, tersasul pula. Faham tak? Kita kocok belah ni. Hujung kocok tak? Kita fikir dengan otak lah. Bukan suruh kocok, kalau tak erti baru kocok. Tu bodoh sangat tu, faham tak? Tak erti beza kecil dengan luas. Kecil dengan apa? Besar kecil. Kocok, tu kocok tak gagak. Bukan suruh kocok semua. Pi ayat kat kecil pun kocok. Tu buat apa je? Kan kocok lah seluar tu, faham tak? Payah sangat nak faham. InsyaAllah. Ghairu makruh. Ghairu mustabhir. Jadi ghairu mustabhir, kalau tidak apa? Tidak digerak apa? Hujung macam tu. Mustabhir hukumnya apa, Syekh? Makruh. InsyaAllah. Boleh? Sebab tu dalam babak kita apa? Allahumma salli ala Muhammad. Apa dia kata? Wala yabulu fi ma'in rakidin wa in kathura, walaupun banyak, malam yastabhir ataupun yustabhar, la yastabhir, tidak boleh dikira sebagai banyak, bihaitsu la ta'afuhu an-nafsu albattah. Baik. Kemudiannya untuk air yang mengalir. Sah? Air yang mengalir. Kita bahagi apa dua juga. Apa dia? Qalil dengan kathir. Ada yang apa? Mengalir tu sedikit, ada yang banyak. InsyaAllah. Macam mana nak tengok kalau mengalir, nak tengok lebih dua kolah? Jadi tengok kepada ombak. Kalau dihimpunkan satu ombak, cukup dah dua kolah. Faham tak? Apa maksud? Kalau kita kata contoh mengalir, jelaslah. Kalau untuk apa? Untuk jarin. Jarin ni apa dia? Yang mengalir. Wa qalilin jarin. Di sini. Qalilin jarin. Tak bahas. Jarin sini apa dia? Makna apa? Jarin makna mengalir. Nanti tengok dobit mengalir ni. Saya ingat dah mengalir tu. Ayo, mengalir tu dobit dia. Ialah nak tengok dua kolah tu, tengok satu ombak. Kalau air tu jenis ombak. Cuma satu ombak. Lupa masalah ni.
Alakulah, kita pakai zahir dulu. Tak ingat. Jarin mana mengalir daripada dia? Mana air tu dia lebih daripada Emma lebih daripada 2 qalah, Emma kurang daripada 2 qalah. InsyaAllah. Jarin air mengalir qalilin, sedikit. Dia mengalir, kemudian apa? Sedikit. Tak lebih 2 qalah. Hukumnya apa, Syekh? Makruh. Kalau kathir, air tu mengalir dan banyak, ghairu makruh. Tidak makruh, tetapi al-aula ijtinabuhu. Kama qalahu al-Imam An-Nawawi. Al-aula ijtinabuhu, apa dia? Elok tinggalkan. Mungkin boleh dikategorikan sebagai khilafu al-aula. Lakinna al-aula ijtinabuhu. Elok tinggalkan. Kencing tempat lain lah. Kita kencing kat ayam Allah. Kata para ulama atibak, doktor-doktor, kencing di air seperti mana air lembut, kemaluan pun akan lembut. InsyaAllah. Kencing di air tak elok. Ha? Dok, kencing tu jangan bagi kena air. Kena apa? Kena batu dia. Ha? Baik, jangan bagi kena dalam air. Tembok tepi sikit. Faham tak? Tembok bagi jauh sikit. Jangan bagi kena dalam air tu. Kena apa? Mangkuk dulu. InsyaAllah jangan lajak lah. Kena pandai agak-agak. Tak? Kena pandai agak-agak. Dan ada dengar Betul Guru dah sebut, kata jangan kencing pada air, nanti jadi lembut macam air. Anda tanya pada doktor profesor. Dia kata maksud sebenarnya orang duk cakap jangan kencing pada air tu tak elok, bukan maksud dia slow je. Tak, sebenarnya nak tengok kepada kepaduan kemaluan tersebut. Padunya kemaluan tu. Kalau dia kencing jenis leleh, orang Kedah kata. Tak leleh. Macam dia macam keluar, mau macam tak mau hidup. Nak hidup ke tak mau. Ha tak? Dia keluar tu. Tu maksud dia apa? Pergi berubat lah. Tapi kalau boom, dia boleh keluar tu, dia boleh meracik balik. Faham tak? Syarat dia jangan tahan kencing lah. Tahan kencing bagi bawah, nak bagi pum, tembok. Oh ni kuat. Bukan. Kencing biasa. Bila kita kencing tu, dia boleh tembok balik. Tu maksudnya insya-Allah. Ha tak? Kalau kena urut pun urut sikit-sikit lah. Faham tak? Tembok tu ni kan ni turun ke bawah. Tak kuat benar Cik. Ha tak? Pergi berubat sikit. Bila insya-Allah tembok tu dia mau patah balik. Faham? Itu maksud sebenar kata doktor-doktor perubatan. Hanya testing sahaja kepada kemaluan. Ni jadi bila kata macam mitos tu. Kencing atas benda yang apa? Yang air. Tapi sebenarnya tak elok kencing atas air. Kadang-kadang air ni adalah sebab air ni apa? Adalah makhluk yang hidup. Tak kata batu pun makhluk hidup kan. Payah. Alakulah, inilah hasil masalah. Allah Ta'ala waliyut taufiq. Baik. Soalan. Ha? Mengalir yang sikit. Saya tak faham. Aha. Mengalir yang sikit. Mengalir? Jarin, kulit. Makro. Dak. Hak ni apa ya? Faham tak? Kalau gitu kita kencing di tanah pun sama juga. Maksud murad di sini apa dia? Tempat yang bukan khusus untuk qada hajat. Kawasan yang bukan untuk khusus untuk qada hajat. Faham tak? Dia sebab kita kena taksis dulu tu. Kalau tidak akan jadi akan jadi punah. Kencing tu pun makruh juga. Faham tak? Melainkan kalau kita iktibar apa? Hak yang kena tanah tu dia mengalir tu sampai ke loji. Jadi apa? Jadi panjang. Sampai lebih daripada 2 qalah. Sebab apa? Sebab kena ingat zaman dulu depa berak bukan ana saya cerita dah baru ni. Depa jenis gali. Depa jenis gali. Kemudian apa? Berak dalam tu. Kemudian apa? Kambui nanti buang balik. Nanti ada pekerja yang boleh buang. Memang dulu je. Zaman sekarang ni yang tak kata makruh semua. Kencing itu makruh. Kencing itu yang kencing motor. Ingat tak? InsyaAllah. Di sini kena kuat juga. Kalau di sini kena mesti taksis. Nah, air tu bukan apa? Di tempat yang sesuai untuk qada hajat. Tempat yang bukan khusus untuk qada hajat. InsyaAllah. Dan kita buat khulasa semua, makruh kencing pada air pada waktu malam. Mutlaqan. Tak ada apa? Mana tak ada istilah apa qalil kasir, jarin ke rakit ke tak tepi. Asalkan pada waktu malam kencing ada pada air, hukumnya makruh. Kerana apa? Dikatakan ma'wal jin, tempat tinggal bagi jin. InsyaAllah. Kuat je. Bukan tempat qada hajat. Air tu bukan tempat qada hajat. Bukan tempat awam ni apa.
Tempat kau derajat macam tandas kita ni kan ayak. Faham tak? Kena taksiskan gitu. Kalau tidak jadi apa? Dipunah. Tak ada soalan? Isbal apa? Musabbal. Musabbal tu wakaf. Sambal. Musabbal. Dia ada dua, musabbal dan mauquf. Musabbal tu air tu sendiri yang diwakafkan. Bukan diwakafkan, dia telah disabilkan. Wakaf tu apa? Diri tempat tu yang diwakafkan. Sama lah lebih kurang. Lebih kurang bukan sama, lebih kurang. Kencing kat mana? Dinding Dia dinding siapa? macam tempat awal gitu. Dinding di mana? Tengah jalan. Taib. Sebab tu kena sebut, kalau kencing di rumah orang haram, melainkan dengan izin dia. Kencing di mana? Di tempat awam. Maka tempat awam tu apa? Sebenarnya kerajaan cop milik dia. Maka haram kencing pada tempat bukan pada tempat dia. Orang suruh kencing dalam jamban, dia kencing kat mana? Dia kencing di depan pintu. Kulu jidar hamam. Ini hukumnya haram. Faham tak? Sebab apa? Sebab kerajaan dah tetapkan mana yang tempat yang boleh kencing, tempat yang tak boleh kencing. InsyaAllah. Kalau kita kata harus pakai kencing belakang, lambat je kau. Wah. Ha? Macam India jadi Dia tak boleh, haram. Tak boleh. Bukan ikut uruf tu, ikut pada apa? Hak milik punya tempat. Tanyalah yang buat tandas tu. Hak milik kerajaan kan. Dia mau suka tak? Ha, kencing kat pintu. Kita nak kencing kat pintu. Itulah kiasan lah. Melainkan tu bapak kita yang punya. Tanya izin bapak buat lah. Istinabu lah. Baik, cuma tengok matan dulu. Wala yabulu fi ma'in rakidin, sah. Dan tidak kencing pada apa? Air yang mengalir, sah. Maksudnya apa? Air yang mengalir mutlaqan. Sedikit ataupun banyak selagi mana tidak istibhar. Baik. Wa qalilin jarin, dan juga apa? Sedikit yang apa? Mengalir. Dia mengalir tapi dia sedikit. Maksudnya apa? Kalau kasir yang jarin tidak makruh. Melainkan pada waktu malam. Tanda bawah ni. Makruh waktu malam mutlaqan. Tempat jin. Rumah jin. Baik, masuk matan. Ya Allah, soal. Apa? Ini bawah apa? Istinabu. Ini bawah apa? Menjauhi. Memanglah tak makruh. Tapi aula istinabu. InsyaAllah. Ha? Kencing dia makruh. Kencing dia mereka ada apa? Ada hajah. Perubatan. Adapun jika nak waktu malam, makruh mutlaqan. Mutlaqan. Untuk kalau kita pergi mandi. Mandi di mana? Mandi di air sungai tak apalah, bukan hak milik siapa. Kalau kita pergi mandi kolam, lepas tu kita kencing dalam kolam tersebut. Kena tanya apa? Tanya tuan apa? Tuan kolam. Tentu dia tak bagi. Maka hukumnya adalah haram. Walaupun uruf manusia pakai kencing. Sebab apa? Sebab bukan ikut uruf sini, ikut tuan. Lalu sungai Anda rasa ada yang tulisan dilarang kencing kan? Ada juga rasa. Ada tempat yang tulis dilarang kencing. Pasal apa? Pasal depa ni mandi, angkat-angkat. Depa ni bangun semua jadi gelap. Jadi ayak jadi gelap. Emma dua. Kencing sah. Yang kedua adalah seluar kepam. Seluar yang kepam. Seluar kepam tu seluar yang buruk, yang busuk buat mandi. Emma dua. Lepas tu kita pun selam muka orang tu. Masya-Allah. Allah Ta'ala. Ha. Dah sungai kecing atas. Ha. Ho, tiatah. Dekat Kedah ada nama tempat apa? Titi Hayun. Ramai agak mati situ pasal kencing tikus. Jauh ah. Bukan kencing orang, kencing tikus. Mati je oi. Anak jangan main-main. Tikus ni kena bunuh sunat. sungai je dong. Member terus kita kencing sebab senyap. Mana ada masalah? Tak ada masalah. Kalau lorok mengalir bangku itu. Dia ayak ni dia akan jadi suci dengan sebab apa? Sebab mengalir. Ni kecil tu. Dia akan jadi gitu. Faham tak? Ayak tu dia akan jadi bersih. Betul lah kita tak sebut. Kalau kita kencing. Faham tak? Ayak kencing tu akan berjalan lah. Cuma tempat yang diduduki, pernah diduduki oleh kencing tu,
Pertama kali dia akan jadi apa? Suci tidak menyucikan. Sebab apa? Datang ayat yang sebelumnya. Macam ni. Ni tempat kita kencing. Dia akan mengalir tak ke depan? Betul tak? Mengalir. Sini ni jadi suci tak? Dia akan datang ayat yang selepas ni, betul tak? Tolak. Maka dia jadi suci lagi tidak menyucikan, dia panggil apa? Al-ma'ul ghusalah. Kemudian datang satu lagi, jadi akan suci tempat ni. Lajulah sebab tup lajulah, faham tak? Cuma yang ni pun sama juga. Dia akan jadi tafsir sama. Sampailah kiamat. Member sebelah. Yang kecil tu boleh ikut member. Apa dia? So yang kecil tu. Tak ada masalah. Tak selagi kena tak dia? Kena. Tak, disucikan tak? Sempat sucikan tak? Ya. Sempat sucikan tak dengan cara apa? Ditolak oleh air. Tu je bahasannya. Kalau ain lain lah. Air lain lah. Pengantai. Timur tai. Ha? Malu pandai. Itu masalah peribadi ya. Itu masalah kesihatan otak dalam berfikir. Timur je, timur Ha? tai. Faham lagu. Allah. Best tu. Ih, anak gelinya. Tu di antara apa? Geng wali. Kita baca sikit. Malam ni ada kelas 12.30. Jangan tu. Ada. Susah dah. Cik Ustaz ada kelas 12.30. Masuk ke tak? Tak masuk dah. Entah, dah 12.30 ada kelas? Tak ada. 12.30 malam ni insya-Allah. Baca sikit muka Latif. Cuma kita nak baca sebab nak panggil bab mandi. Esok tak ada dah. Esok bawa cuti. Cuma kau ingat malam ni nak pergi Raja Umar. Kau ingat tolong. Faslun fi mujibatil ghusli. Ha ni pun tak bercadang nak urai panjang sebab dah ada dalam Safinah An-Najah. Cuma kita akan tambah beberapa masalah. Faslun, tulis dulu, tengok kitab tu. Ini satu fasal. Fi mujibatil ghusli. Ada fi tak? Pada mujibatil ghusli. Mujibatil ghusli, pada perkara yang mewajibkan mandi. Perkara yang mewajibkan apa Syekh? Mandi. Jadi bila perkara tu mewajibkan mandi, maka apa? Dikira berjunub. Ingat tu hadas asghar apa dia? Ma aujaba al-wudu. Perkara yang mewajibkan wudu. Junub, apa nama hadas akbar? Ma aujaba al-ghusla. Mewajibkan mandi. Faslun wa yajibul ghuslu min khamsati asya'. Dan wajib mandi. Ghuslu ke ghuslu dia bagi? Ada dua. Ini dua aja. Kalau ghuslu mandi, kalau ghuslu basuh seluruh tubuh. Min khamsati asya'a, daripada, jadi bila kita buat min ta'liliyah, dari kerana 5 perkara. Khamsati asya'a, 5 perkara. Mujibuhul maniyyu hina yakhruju wal mautu wal kamratu haitsu tulaju. Farjan walau maitan bila i'adah wal haidu wan nifasu wal wiladah. Ada apa? 5 perkara. Dalam Safinah sebut apa? Mujibatul ghusli 6. Macam mana pula? Dia kata 5. Apa yang kurang tu? Mati tak sebut. 5 perkara ni apa dia? Yang ni nisbah di atas diri sendiri ataupun nisbah fardu ain. InsyaAllah. Macam mana nak himpun dua kalam ni? Hak ni kata 6, hak ni kata 5. Supaya 5 ni muradnya apa? Nisbah wajib atas diri sendiri ataupun apa dia? Fardu ain. Nisbah fardu ain. Maksudnya terkeluar dia apa? Terkeluarnya fardu kifayah dan terkeluarnya wajib atas orang lain. Orang mati wajib dia mandikan diri sendiri. Wajib. Orang mati wajib dia mandikan diri sendiri. Orang lain lah. Orang lain lah, faham tak? Faham tak? Min khamsati asya'a, yang ni nisbah apa? Atas diri sendiri ataupun fardu ain. Min ilajil hasyafati fil farji. Yang pertama, jadi apa? Jumlatun badaliyah. Min ilajil hasyafati, jumlah badaliyah min khamsati asya'. Daripada ilaj. Ilaj mana apa? Memasukkan. Menenggelam, targhib ataupun juga dipanggil dukhul. Ada idkhal. Aula yang barang idkhal ke dukhul? Dukhul. Faham tak? Ilaj daripada memasukkan hasyafah. Hasyafah tu apa? Ra'su zakar. Ra'su az-zakar. Ada yang tak ada hasyafah? Ada? Siapa? Entah. Bukan, ada tak sini? Tak ada. Tak ada. Sihat lu kau. Hasyafah ra'su zakar. Kepala zakar. Fil farji di dalam mana
Dia dalam faraj. Faraj juga dalam lubang. Lubang apa? Semata-mata lubang. Fil farji apa dia? Dalam lubang. Dalam lubang, semata-mata lubang. Sama ada daripada sama jenis ataupun tidak. Ada apa? Depan atau belakang. Tulis semata-mata lubang. Ni kot lebih mana lebih kemalu lah ni. Lubang kemaluan. Lubang mulut dah. Kot lah. Faham? Oh nak ya. Baik, cuba tengok tu. Min ilaj, memasukkan hasyafah. Akan apa? Kepala zakar. Kepala zakar itu apa dia? Muraknya ra'si zakar. Kepala zakar. Nak tengok kepala zakar tu, tengok berbeza mengikut manusia. Ada orang apa? Panjang ra'su zakar ni begini. Faham tak? Maka kalau masuk separuh, tak wajib Mandi. mandi. InsyaAllah. Tak? Tak wajib mandi seumur. Rupanya apa? Semua kepala tu ra'su zakar. Panjang tu, tak? Sini sampai sini. Panjang tak ni? Ra'su zakar sampai sini. Udah. Tak? Jolok tu tak masuk. Tak? Tak masuk habis. Faham sini? Wajib tak mandi? Tak wajib mandi. Mereka keluar mandi lah. InsyaAllah. Memasukkan siapa? Ra'su zakar. Kalau terputus. Tengok masalah. Kepala dia putus. Tak ada kepala. Oh, sengit. Tak. Kepala tak ada. Tengok, kepala tu hilang. Asal ataupun kejadian. Asal ataupun baru datang. Kalau hilang kejadian, wallahiyadzubillah. Tak? Apa lah orang dengki dia, tak tahulah. Tak? PLKN. Tak? Orang terkenal dia, jahat tu, PLKN tu. Wallahiyadzubillah. Tak? Itu doa apa? Arba' asli sa'ah. 24 jam doa apa? Bagi bala atas dia. Tak? Bagi mati terus. Tak? Hal ni, kalau hilang atas dasar kejadian. Faham tak? Agak-agak berapa cm. Kemudian dobitkan di sini. Bas, qadraha min faqidiha. Macam saya sebutlah. Kalau tak ada asal kejadian, memang tak ada lahir. Tengoklah kepada ahli keluarga dia. Bapak biar berapa? 2 cm. Ini 2 cm. InsyaAllah. Mafhum? Kalau tak ada ahli keluarga, sebatang kara, tengoklah kepada orang kebiasaan. Tak? Tanya kawan. Hang berapa banyak? Tak. Kalau duduk dalam gua, pergi matilah dia. Bayar. Taib. Min ilajil hasyafah. Daripada masukkan hasyafah. Ra'su zakar. Fil farji dalam bawah lubang. Tak kisah lubang bawah lubang lelaki. Lelaki dalam lelaki. Wajib mandi. Lelaki dalam perempuan. Perempuan dalam lelaki. Mana boleh perempuan dalam lelaki? Faham tak? Lelaki dalam lelaki. Lelaki dalam lelaki. Lelaki dalam perempuan. Perempuan lelaki boleh? Perempuan dalam lelaki. Perempuan masuk dalam lelaki. Perempuan mana ada hasyafah? Faham tak? Lelaki dan lelaki. Lelaki dalam perempuan. Lelaki dalam apa nama jin. Lelaki dalam khunsa. Lelaki dalam binatang. InsyaAllah. Semua tu surah-surahnya. Binatang dalam perempuan. Binatang dalam perempuan. Binatang tu wajib mandi. Okey, macam mana masalah binatang masuk dalam kemaluan? Kalau binatang yang mana perempuan kena mandi? Binatang tu tengok. Binatang tu ada hasyafah ke tak? Kuda. Maka perempuan tu wajib mandi. Tapi kalau masuk tu buat nyamuk. Nyamuk ada hasyafah? Nyamuk ada hasyafah? Dia mana ada hasyafah? Faham tak? Dia cara masuk mandi dia lain. Ambil ni. Tak? InsyaAllah. Jadi ingat kalau binatang masuk dalam kemaluan, tafsir. Binatang ada hasyafah ke tak? Binatang kecil tak ada hasyafah, Syekh. Faham tak? Kucing ada kucing. Duduk. Apa dia? Ada kucing. Kucing nak masuk dalam kemaluan? Ada? Ya subhanallah. Faham tak? Ajib. Siapa kucing kecil? Yang kecil lah, tapi kalau masuk. Faham tak? Macam mana? Kena mandi perempuan. Kita mandi. Ingat yang ni wajib ni atas apa? Al-mulij wal mujad fi. Dua-dua. Wajib ni atas apa? Atas fa'il dan maf'ul. Yang memasuk, yang dimasuk. Faham tak? Andai kata perempuan, faham tak? Dijimuk ketika tidur, wajib tak mandi? Dia kata aku tak sedar. Wajib atas, wajib mandi. Halal perempuan wajib tak? Tak. Wajib mandi juga. Pasal apa? Sebab dia apa? Dimasukkan ke dalamnya. Ditanda elok. Wajib ni atas apa? Atas yang masuk, yang dimasuk. Walaupun yang dimasuk tak sedar, walaupun terpaksa. Di logo tak punya. Wala'idzubillah. Faham tak? InsyaAllah. Jelas apa tu? Tak kisahlah apa. Sengaja ataupun tidak. Tak sengaja. Kata nak bercerai lah. Faham tak? Terbuat anak pula. Anak wajib mandi. InsyaAllah. Baik. Jadi kalau kepala zakar tiada, dia kalau awal-awal kejadian boleh jadi ukur mula dari zakar, ukur urut kepala zakar. Mana? Jadi kalau dia kepala zakar tak ada. Lahir-lahir dia tak ada kepala zakar. Tengok pada huruf. Tengok pada apa? Bukan tengok pada huruf. Tengok pada apa? Tengok pada aqaribnya, kerabatnya. Oh, bukan urut.
Kerabat dia, tengok kerabat ah. Kerabat ayah dia, abang dia. Lepas tu? Tapi kalau kata ketiadaan sebab kejadian, tengoklah sebelum tu. Aksiden, tengok sebelum aksiden berapa sentimeter. Ambil gambar, tengok. Ambil gambar dulu punya. Payah kan nak faham. Faham tak? Dulu orang dah ambil gambar dulu. Tengok gambar tu balik. Berapa cm. Dulu punya lah. Kalau apa? Lepas kejadian kalau macam tadi, awal kejadian yang belum jadi kena hak kedua tu. Semua tu maksudnya berlaku kejadian, berlaku buat aksiden walauzubillah. Faham tak? Maka tengok kepada apa? Kepada qadaran sebelum dia berlaku aksiden lah. Tengok abang dia punya. Tengok dia saja. Faham tak? Bukan suruh tengok abang dia tu, suruh tanya lah. Bisa dah abangnya buat apa? InsyaAllah kan? InsyaAllah. Bagus. Ingat ah, yang ni wajib mandi. Mula cuba izal taqal khitanan faqad wajib al-ghusl. Walaupun tak tubik mani. Baru masuk sikit mak panggil. InsyaAllah potong lah orang kata. Tapi wajib tak mandi? Wajib mandi. Walaupun buat tak sampai klimaks. Wa min khurujil mani. Faham tak? Faham. Dan daripada keluar mani. Dan ada seorang perempuan Abi Hasan pernah sekali, Syaikhul rahmatullah alaih nak cerita tu. Dia main mengajak tu dekat Roha tu dia menangis. Dia kata ada perempuan dekat Tarim. Dekat Tarim. Kota 1000 bah, 1001 hari. Mai jumpa aku cakap, betul ke Abi Hasan? Orang tua makcik. Dia kata orang kata betul ke? Kalau kata jimak wajib mandi. Kalau jimak wajib mandi. Menangis Abi Hasan. Dia kata apa kat pelajar dia? Alimun nas. Pergi keluar kampung tu mengajaklah manusia, faham tak? Mok dekat 60. Tanya kata dengar cerita, betul ke? Bila jimak wajib mandi. Syiddatul jahl je. Jangan duk kira kawasan kita, kawasan kita ni pasal tumbuh ni pondok aja, ha tak? Faham tak? Dia punya manfaat sampai mana? Jangan kira. Hak ujung-ujung kampung tu, ha tak? Jangan duk kira tu, ha tak? Dia tanya, ni mani ke mazi tau? Tak reti nak beza. Tak reti nak beza, aku jeng lagi, ha tak? Dia kata, ana tak pernah mimpi, dia kata. Ha tak? Hak yang keluar tu semua kencing rasa. Faham tak barat itu? Yang kira orang awam dia tak kira berah. Orang awam ni dia punya kejahilan dia la yutasawwar. Ada orang dekat Afrika dia tanya apa? Orang awam, "Man rabbuka?" Siapa Tuhan kamu? Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Faham tak? Oi berat tu, faham tak? Wa min khurujil mani. Dan daripada apa? Keluarnya mani. Min khurujil mani, keluar mani. Oh tadi masuk surah hadis kalau lelaki tu jimat perempuan hok gila. Hok gila wajib mandi tak? Gila tu dia. Maka hukumnya gila, faham tak? Dia bila gila. Maka memang tak wajib atas diri dia. Tapi wajib atas apa? Atas walinya. Jika atas penjaganya jikalau apa? Nak dijimak semula. Hantar kahwin dengan orang gila. Faham tak? Lepas tu nak jimak. Tak. Dah tak wajib. Sah tak wajib. Sah. Dia bukan mukallaf. Dia yang wajib bila hantar kahwin orang gila tu habis haid. Habis haid tu baru kena apa? Kena mandikan dia baru dijimak. Kena niat, turun niat daripada dia. Sah. Kalau kata orang yang gila tak wajib mandi. Nak mandi apa? Kena mandi dia. Kena. Kalau hak gila. Tak kena. Hak gila tu kalau habis haid. Habis haid je lah. Habis haid sebab kita nak jimak pula. Kita nak jimak orang haid boleh tak? Boleh. Bila habis haid boleh tak jimak dulu? Kena mandi dulu. Tu lah kata gila. Isteri gila. Kena mandikan dia barulah boleh jimak. Faham tak? Lepas tu niat kita tolong niat daripada dia. Kalau ada jimat tak nak mandi pula. Tak, sebab jimak boleh repeat banyak kali. Faham? Jimak boleh repeat banyak kali. 5 round, 6 round. Faham tak? 7 round, 8 round. Kena mandi tak tiap round? Jenuh itu. Potong lah. Faham tak? Macam makan nasi. Tunggu telur nak siap pula. Tak telur. Faham tak? Potong lah. Faham tak? Dia kena mualat. Azim ada. Lakulah tak wajib sebab dia bukan mukallaf. Cumanya kalau dia sihat itu kena mandi lah. Dan daripada keluar mani. InsyaAllah. Ha? Ingat balik. Mani yang mewajibkan mandi tidak membatalkan wuduk. Mani yang membatalkan wuduk tidak mewajibkan mandi. Sah? Jadi mani sini murahnya apa? Mani yang kali per. Mani diri sendiri dan mani kali per. Sama. Mani kali diri sendiri dia. Yang ni bukan mani orang lain. Umpama dimasukkan mani ke dalam kemaluan yang lain. Kemaluan tu pun muntahkan balik. Batal wuduk tak wajib mandi. Kemudian mani kali pertama. Maksudnya kali pertama tu keluar kemudian tak dimasukkan balik. Faham? Baik. Soalan untuk Ustaz Usam. Bukan Ustaz. Masalah hantar keluar mani. Lepas tu hantar mandi.
Lepas mandi hantar berjalan, hantar pakai kain, tiba-tiba keluar saki baki. Oh, ni banyak berlaku ni. Betul tak? Wajib dah ulang mandi. Ha? Faham soalan? Saki baki, bisa jadi tak? Tak bisa. Wajib dah ulang mandi. Tak bisa. Wajib tak? Wajib sebab apa? Sebab tubik. Dah kali pertama? Wajib mandi. Syafiq. Ni banyak berlaku ni, jangan bawa melawak-lawak. Ha tak? Ni bukan cerita masuk binatang dalam farak tu bukan ya? Ha. Wajib dah mandi. Syafiq. Mat. Wajib mandi. Kali pertama bukan? Sebab air mani tu kali pertama tapi masih dah ada dalam tu. Wajib mandi. Sebab tu elok sebelum daripada kita mandi kencing. Supaya habis saki baki mani. Ha tak? Sebelum nak mandi tu kencing dulu. Keluar saki baki. Sunat. Dia tak cari cibrok mani. Ha? Tak cari cibrok. Ada si brok ni? Tolak ke bawah. Ha tak? Perubatan sebut. Tolak ke bawah. Ada bawah pusat tu tolak. Tolak. Mani kena keluarkan lah bagi habis. Kalau tak keluarkan bagi habis apa dia? Takut apa? Mani sakit baki tu akan ada jadi prostate. Cancel prostate. Tahu cancel prostate? Balik kaji lah sendiri. Kanser apa? Kanser kemaluan. Kanser telok. Bahaya. Wa min khurujil mani, dan daripada keluar mani. Wadih, daripada apa? Keluar mani. Azim. Ya. Mana lagi? Salin. Ta'rif apa? Mani, mazi, wadi. Dalam kitab ni. Faham tak? Sekali apa salin lah? Malam ni buat dah hurai apa? Mani, mazi, wadi. Buang masa lagi kalau kita tulis sekarang. InsyaAllah. Taib. Wa minal haidhi, dan daripada haid. Wa minal haidhi, dan daripada apa? Haid. Murad haid sini apa dia? Bukan keluar haid apa dia? Inqita'il haid. Terputusnya haid. Betul tak? Habis haid baru mandi, bukan keluar haid baru mandi. Keluar haid tu hari pertama tu boleh mandi buat apa? Ha tak? Bakal haram mandi. Terputus haid. Wan nifas, terputus nifas juga. Nifas apa dia, Mat? Ha? Nifas tu apa? Darah. Darah apa? Darah. Ha? Darah beranak. Lebih tepat dah apa tu? Darah yang keluar setelah wafaragir rahim minal walad. Selepas habis keluar anak, keluar kaki-kaki, keluar habis. Tubik darah lepas tu barulah apa? Nifas. Darah yang keluar bersama dengan anak tu dipanggil damu talq. Tu bukan nifas. Tak wajib mandi tu. Faham Syekh? Ada tu tubi anak tak keluar dah ni. Ada lah. Ada. Maksudnya perempuan tu dia beranak, lepas tu buat tak keluar darah. Lebih 15 hari sampai sebulan, sampai 2 bulan, 3 bulan tu keluar darah. Darah haid lepas tu. Bukan darah nifas lagi. Faham tak? Darah nifas ni asal darah haid ni. Dia beku. Katanya apa? Darah apa? Darah haid yang apa terhenti sebab apa? Ada anak. Sebab apa? Sebab rahim tu ada anak. Katanya begitu. Anda tak ingat itu nas kalam fuqah ataupun nas kalam atibba? Asalnya duk fuqah pun sebut asal. Atau kita dalam kandungnya tu pakai nasi. Mana ada? Cerita tak nasi. Allah alam. Kita makan apa yang mak kita makan. Yang makan darah haid ni pun, yang makan darah haid ni jin. Sebab tu kalau boleh sebelum nak buang, perempuan nak buang, tapi perempuan tahu, tapi kadang-kadang buat tak tahu. Dia tahu tapi dia buat tak tahu. Bila pesan lah kat bini-bini, bila nak basuh, bila apa, pad tu basuh dah dulu. Nak sebelum nak buang. Takut apa? Takut ada benda yang menjilat. Tapi bila kita cakap tu, orang kata mitos. Sebelum pet Alah. Jangan buang terus. kami kodan lah, kita buang mana. Buang terus siapa yang makan? Ji lah. Jin makan. Tapi bila dia sebut, orang kata mitos. Tak apalah, buatlah hang nak buat. Nak buang terus. Histeria jangan panggil kami. Histeria. Apa dia? Ji kacau. Holik lah gitu lah. Sebab tu perempuan ni kena jaga. Sebab apa? Sebab ramai jantan-jantan minat. Bukan jantan manusia je. Jantan jin ramai minat. Islam pun ada hak jahat. Ada orang Islam apa mak rempik. Ada. Mak rempik tu bukan hak tak Islam. Islam lah kau. Semua. Tak? Ada hak tu kita kata kita ni apa tidur dekat sofa sama tak? Bangun-bangun kat kolah.
Kita dalam keluar, kata jahat. Kata mayang, tahajud. Oh, tahajud pun dah rok-rok kau. Nakal lah panggil. InsyaAllah. Wal wiladah. Dan juga apa wiladah. Wiladah ni bukan darah. Nak ulang berapa kali. Ni pernah dulu apa fatwa mufti wilayah Dr. Bakri. Pihak abang kata wiladah. Darah. Oh, aib kabir. Kata darah penyakit, darah sakit. Wiladah bukan darah. Wiladah tu melahirkan anak. Diri keluar anak. Walaupun tak ada basah pada anak tersebut. Darah ni. Kan? Dulu ada viral betul tu. Kata berat-berat kat mufti wilayah. Dr. Bakri dia kata wiladah tu darah. Jaga elok. Mufti tak mufti. Mai dekat ustaz-ustaz netizen ni tak bagi can. Wiladah ni diri anak tu. Diri tubik anak. Keluar anak daripada apa? Daripada faraj. Oh, tu. Semua. Dia darah yang keluar berserta wiladah dia panggil apa? Darah yang keluar serta anak tu dia apa? Darah dia panggil apa? Darah apa? Darah talq. Oh, dia betul bukan darah wiladah. Kan. Wiladah tu dia wajib mandi sebab darah wiladah tu yakni damu talq ataupun keluar wiladah. Keluar wiladah sebab apa? Wiladah ni apa? Ibarat keluar mani. Mani apa? Mani yun yang telah jadi manusia. Diri mulakan anak. InsyaAllah. Jadi tolong. Tak dalam pelotak. Darah yang keluar beserta anak damu talqin. 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 Ta lam qaf. Tak lam peladai. InsyaAllah. Taib. Satu lagi fasal. Malam ni kita baca fasal sunat. Anda cerita kaifiat mandi wajib. Anda cerita dah sebelum ni mandi kaifiat mandi wajib yang 5 niat tu kan. Taib. Malam ni semua merajaah apa? Bukan dekat merajaah nahu saja. Bahkan merajaah kaifiat mandi yang sempurna. 5 niat. Kat mana nak cari? Mat? Kat mana nak cari? Safinah tu nak jaga risalah. Safinah. InsyaAllah balik cari Safinah tu risalah. Anda tanya betul-betul 5 niat ni. Ada 5 niat. Buat apa. Kalau tidak, maksudnya hampa ni pada game mandi wajib yang tidak tak dapat pahala penuh lah, bukan tak sah. Buat teruk. Saja buat teruk, faham tak? Tak sah mandi wajib, bawa ulang balik, faham tak? Mayang tu ulang habis semua. Simi tak ngaji kan Safinah kan? Tak masuk kena buat apa Simi? Mencari. Tanya mereka ni ataupun cari sendiri. Ana orang tanya malam ni tanya siapa? Simi. Abang nak cakap ni. Dia kata tak ada apa, tak beritahu. Orang pertama. Nak tengok kuat sangat. Kuat apa? Kuat main. Faham tak? Boleh insya-Allah? Boleh? Tapi kalau tak jawab jangan sepak pula meja tu. Faham tak? Faslun. Furudul ghusli. Fasal furudul ghusli. Furudul ghusli ni muraknya apa? Furudul ghusli. Sama tak? Faslun fi ya? Faslun ini satu pasal fi furudil ghusli. Pada fardu mandi. Yakni rukun-rukun mandi. InsyaAllah. Fi furudil ghusli. Wal fardu ta'mimun li jismin zahara. Sya'ran wa dhufran manbatan wa bashara. Wa niyatun bil ibtida' iqtaranat kal haidi aw janabatin ta'inat. Kenapa dia ibarat dengan fardu? Dulu sebut fardu wuduk dia tak? Kemudian fardu mandi. Tapi bila sembahyang sebut apa? Arkanus salah. Kerana dia kata sebahagian guru mengatakan beza di antara fard dan juga rukun. Bila sebut farad memberi mafhum boleh potong. Tidak mualak. Anta mandi malam tak? Mandi separuh. Besok anda mandi pula. Macam apa? Mandi malam pertama. Mandi mana? Mandi bahagian malam tersebut lepas jimak mandi bawah kepala sampai ke pusat. Basahkan. Esok tu apa? Pusat sampai ke kaki. Jadi bila pagi tu bapak tengok sembahyang subuh, tak? Tak jimak lagi. Pasal apa? Kepala tak basah. Faham tak je? Kepala apa? Tak basah. Murak je apa? Tidak wajib mualak. InsyaAllah. Kalau ibarat dengan arkan, tidak boleh putus. Sembahyang tak boleh tak? Berhenti pula. Mana orang panggil? Pi projek tu. Balik mayang zuhur pula. Zuhur buat 2, pi projek balik pula. Tak boleh tu. Tu berat tu. Faham tak? Dia kata istishab. Tarik solat. Kalau ibarat dengan arkan, apa dia? Memberi mafhum apa? Tak boleh putus. Ibarat dengan fardu, apa dia? Boleh putus. Faham tak Syekh? Tapi yang dia beritahu ni, yang ni tak semestinya tau. Sebab tu apa tengok kitab dulu, buat kitab lain dia ibarat dengan apa? Furudus salah. Dia tak ibarat dengan arkan. Ini tak ada masalah. Ini hanyalah istilah sahaja. Faham tak? Dia panggil isy'ar sahaja. Isy'ar ibarat. Ha? Dalam kalau ibarat dengan arkan, mafhumnya apa? Tak boleh putuskan ibadat tersebut. Arkanus salah, tak boleh putus.
Tak, rakaat pertama buat, sekali rehat dulu, rakaat kedua baru buat. Tak boleh. Beza dengan apa? Oh. Ibarat dengan fardu. Fardu wuduk, boleh tak? Basuh muka lagi rehat dulu. Boleh. Mengaca kedih. Boleh. Sambung kat tangan boleh. Faham tu? Ulama kata dia boleh mualak ah. Ha. Boleh tidak mualak. Dia tak mualak. Ha. Kalau duduk dengan akal wajib mualak. Ha. Tapi apa ni hanya ibarat. Mafhum isyarat ibarat. Faham tak? Tak semestinya. Maksudnya apa? Maksudnya ni istilah sahaja yang dibuat oleh sebahagian. Ada kitab yang kata furudus solah, fardu semayang. Sebut pula arkanul wudu. Terbalik kan? Tak ada masalah apa. La musyahatah fi istilah. Ada ulama yang guna arkan. Ayo. Ada. Ada. Masalah kitab ni tengok. Bab semayang. Dia sebut apa? Fardu ke rukun? Furud. Dalam kitab ni apa? Furudus salah. Mafi miskal. Tak ada masalah. Faham tak? Kalau faham ni kena buat tak wajib kalau ikut Dia ibarat ni setengah ulama apa dia? Memberi mafhumnya begitu. Tapi adakah maksudnya dia mesti lazim macam tu? Tak sebenarnya. Dia je nak buat beza. Buat beza. Taib. Kemudian katanya faslun fi furudil wudu, pada fardu mandi. Apa dia fardu mandi? Furudul ghusli syai'ani. Bermula fardu mandi itu apa dia? Syai'ani ialah dua perkara. Al-awwalu an-niyatu. Yang pertama ialah niat. Innamal a'malu binniyat. Wa huwa apa? An-ni. Tak, wa huwa asy-syakhs. Ini ba'abad jaga dah. Bukan balik niat. Wahia ke wahwa? Bahwa. Wahwa bukan balik pada niat. Balik pada apa? Asy-syakhsu. Seseorang. Alif lam sya kha sin. Asy-syakhsu. Wahwa balik mana? Asy-syakhsu allazi yajibu alaihi al-ghusl. Alif lam shin kha sad. InsyaAllah. Wahwa asy-syakhsu. Dan bermula ia yang mana? Ia seorang. Ayyanwiya. Ayyan ke imma? Ayyanwiya. Bahawa meniatlah oleh ia asy-syakhsu. Niat apa? Rafa'a maf'ul. Mengangkat janabah. Mengangkat apa? Janabah. Janabah ni apa? Mengangkat hukum janabah. Hukum janabah. Sebab ingat janabah tu apa? Amrun i'tibari. Jadi mengangkat hukum janabah ni apa? Mengangkat hukum janabah daripada tidak boleh semayang, tak boleh tawaf ila akhir. InsyaAllah mat. Sahaja aku angkat junub. Sahaja aku buat mandi junub ila akhir. Au bali at-takhyir ka al-ibahah. Au lil ibahah saja. Boleh, semua boleh. Nawaitu rafa'al junubi wa rafa'al hadasil akbar ila akhir. Dia kata au rafa'al hadasil akbar. Ataupun apa ni apa? Mengangkat hadas. Apa tak ada hadas besar mat? Tak ada hadas besar. Au jabah. Uslah. Ghuslah. Ma au jabal ghuslah. InsyaAllah wajib mandi. Mengangkat hadas besar. Baik, syarat mesti sebut ke? Sahaja aku mengangkat hadas besar. Tak. Kena sebut dah besar tu. Tak. Tengok depan. Au raf'al hadasi. Ataupun mengangkat hadas sahaja. Ni hadas ni, yakni tanda sini tidak diqaid. Boleh tak? Ada tak kita apa? Ya, ada. Al-hadasi saja kan? Al-hadas yang kedua tu tidak qaid dengan asghar atau akbar. Boleh tak? Boleh. Yang ni tidak apa? Tidak qaid. Okey. Tulis lah. Tak qaid. Baik, sekarang ni kalau itlaq hadas, kena hadas asghar ke akbar? Sebab Asghar. Awak pula tiba-tiba bila kita nak mandi, sahaja aku mengangkat hadas. Sebabnya kena pada hadas mana? Asghar. Tapi kenapa sah juga mandi? Kerana apa? Kerana ada qarinah. Qarinah apa? Junub yang berada di badan kita. Sah walaupun tak qaid. Kerana apa? Maklum daripada apa? Tubuh kita. Maklum daripada apa? Tubuh kita yang sedang berhadas. InsyaAllah. Baik. Siapa yang tak faham ni? Bab mandi wajib tak faham, berat kan? Faham tak? Huraian mudah-mudah tu. Malam ni insyaAllah kita bagi bayang sempurna tafsir. Bukan bagi, ulang balik. Wa nahwu la wa nahwa. Nahwa atfun ala raf'a. Ada ayyanwiya nahwa zalik. Niat apa? Nahwa akan umpama. Jadi ataf mana? Raf'a. Niat apa? Akan umpama demikian itu. Demikian mana? Zalika mana? Al-madhkur.
minan niyyah. Al-madhkur minan niyyah. Yang tersebut daripada apa? Zalika mana? Al-madhkur minan niyyah. Baik, ada berapa musuh yang sebut? Berapa niat sebut? 3 niat. Apa dia? Rafa'al janabah, rafa'al hadis al-akbar, rafa'al hadas. Lagi bagi contoh. Nawaitu apa? Al-ghusl al-wajib. Melayu kata sahaja aku mandi wajib. Cukup. Tanda mat. Nawaitu al-ghusl al-wajib. Boleh? Nawaitu fardal ghusli. Nawaitu al-ghusl al-wajibah. Masalah. Hak tu pakai dah buat gitu tak? Sahaja aku mandi wajib. Cukup ah. Ha tak? Jazman bila khilaf. Al-wajib. Tapi kita tambah al-wajib tau. Kalau sahaja aku mandi, aku berat. Tidak sah. Kerana mandi boleh ibadat, boleh adat. Kalau mandi mesti kena qaid. Mandi apa? Mandi wajib. Faham? Baik. Bila tu nak niat tu? Inda tu sangkut pada yanwiyah. Bila niat? Inda ghasli. Ketika mandi. Ketika basuh. Awali juz'in. Awal juzuk min badanihi, daripada badannya syakhs. Badannya awal kali. Faham tak? Kena pada tubuh badan, insya-Allah. Awal sekali apa? Air kena di tubuh badan. Nak start mana? Start sunat daripada bahagian atas kepala. Tapi macam mana perubatan kata start daripada bawah mandi? Macam mana kita nak buat? Jawapan yang mudah Syekh. Hantar mandi daripada bawah, jangan niat lagi. Sampai kat kepala, niat apa? Mandi wajib, lepas tu repeat balik. InsyaAllah, senang. Nak himpun di antara apa? Perubatan juga syarak. Syarak so buat start awal pada kepala. Lama ramai muskil. Ha tak? Start daripada bawah kaki, jangan niat lagi. Sampai kat kepala baru niat, lepas tu repeat balik daripada kepala sampai kaki. Itu kaki dulu dah. Kaki? Kanan dulu. Kaki dulu afdal. Kanan dulu dah. Ha? Tak enak ke apa? Dan pergi kanan. Jangan niat lagi. Faham tak? Sekarang ni kita apa? Ada setengah orang. Macam mana mesti mandi ada bawah, start bawah. Ha tak? Kalau start dari atas ada jam pala. Ada pelik dengan hampa ni bum 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 bum. Apa nak berlawan ke apa? Ha tak? Mandi je apa dalam kolah tu kalau boleh. Ambil ayak tu. Tu Syekh. Slow Syekh. Faham tak? Tak lagi semput bawah hantar. Faham tak? Buh tu. Tak. Start dari kaki tu. Start dari kaki slow sampai ke atas. Kemaluan naik atas kepala. Tubuh sampai kat kepala. Jadi basah tak kepala. Sebab tu kalau yang terbaik sampai kepada ni. Sampai dia tekak, sampai kepada apa? Tekak kita ni. Terus stop. Itu ambil air basahkan kepala. Tu baru mandi. Ha? Itu cara yang terbaik. Jadi macam mana kita nak buat? Kalau kita fiqh kata start mandi daripada mana? Niat. Kepala daripada afdal. Start dari atas. Cara dia mudah. Hantar start daripada bawah, jangan niat lagi. Faham tak? Nak sihat kan? Sampai kat kepala. Faham tak? Masa nak turun ayat atas kepala baru niat. Lepas tu kepala tu basuh balik. Badan macam biasa. Tu yang kata Abdul guna kaki kanan tu. Mandi wajib ya. Ha. Nak mula guna kanan tu. Ha? Kalau tak guna kanan dah. Taklah mula kepala. Faham tak? Slow kepala. Tuang ayat tu apa? Slow kepala. Kemudian mula apa? Syiq al-aiman. Oh niat then tuang kepala saja. Tuang kat kepala. Faham tak? Niat mandi wajib. Niat mandi wajib. Kemudian apa? Kita mula dengan apa? Bahagian kanan. Apa lupa dah kau? Cara mandi je nak. Mula basuh kepala, kemudian kanan. Kanan sampai ke bawah. Kanan depan. Kemudian Kanan kiri. Kanan depan. Kemudian apa? Kanan belakang. Kanan kiri. Depan kiri. Itu kanan belakang. Kanan depan, kanan belakang. Kanan depan. Lepas tu kanan belakang. Kiri depan, kiri belakang. Ni mandi apa? Orang hidup. Mandi mayat macam mana? Kanan depan, kiri depan. Pasal apa tak boleh terbelang? Payah. Jenuh mayat gitu. Ha tak? Masyakkah. Sakit mayat. Betul tak? Anda beritahu dah semua ni? Ya. Khalas? Baik. Faham tu? Baik. Ketika basuh awal duduk daripada badannya. Afdal mana, Mat? Afdal daripada kepala. Baik. Kalau ada kepala lah. Tak ada kepala, ambil yang paling atas ni. Jadi kat rukun hadai nak makna tak ikutkan dah kita dah besar. Boleh? Maka ada habis. Boleh. Nak wajib. Mandi wajib cukup. Ada. Boleh? Boleh. Sebab apa? Sebab apa? Tak perlu koid. Sebab maklum daripada apa? Qarinah. Qarinah tubuh kita. Sekarang berjunub. InsyaAllah. Walaupun buat itlaq, hadas kena berasal asghar. Cuma ni sunat je. Mana? Ni lafaz.
Tak lah, yang penting di hati kita tu. Saja kau mandi wajib. Tak. Sunat. Lepas sunat. Asani yang kedua. Ghaslu, membasuh. Ingat membasuh ni muradnya apa? Mana mengalirnya air. Sah? Al-ghasl yani sayalanul ma. Membasuh seluruh jami'i sya'rih. Seluruh apa? Seluruh bulunya. Sifat al-khafifi wal katif. Yang nipis dan yang tebal. Nipis dan tebal. Nipis dan apa, Syekh? Dan tebal. Ni kena ingat. Termasuk janggut orang yang tebal. Termasuk apa? Batin janggut yang tebal. Wajib tak? Wajib. Tu yang kata tak wajib tu mana? Wuduk. Berbeza wuduk dengan mandi pada al-wudu yatakarrar. Wuduk tu sentiasa diulang untuk tiap hari. Mandi wajib ada tiap hari. Orang mandi wajib. Hebat tu mandi wajib tiap hari. Nak? Tiap malam. Tiap malam mandi wajib. Ya subhanallah. Faham tak? Jimak cak apa tu? Ada yang lagi teruk apa? Tiap-tiap kali semayang. Syarat. InsyaAllah. Tapi itu nadir. La hukm lah. Sesuai bau mani. Sesi mani ada. Tapi jarang orang sesi mani. Ada. Berat ada tu. Anak kali. Tu gugur tak agak-agak kalau batin dia. Ni, nak basuh di batin dia. Tak gugur. Sebab dia nadir. Nadir ni jarang. Nadir la hukm lah. An-nadir kal ma'dum. Orang yang jarang-jarang berlaku ni seolah tak ada. Kita bayangkan dia tak wujud. InsyaAllah. Jadi ingat termasuk apa dia? Batin janggut apa dia? Yang tebal. Khalas. Wa jami'i, atau pada jami'i, dan seluruh kulitnya. Semua sekali, Syekh. Kulit. Hatta, sehingga kan ma tahta, barang tahta, di bawah qulfati al-aqlaf, sehingga barang di bawah kulub. Qulfah apa? Kulub. Tahu kulub? Kulub al-aqlaf yang tak bersunat. Kulub al-aqlaf orang yang tak berjawi, tak berkhitan, tak bersunat. InsyaAllah. Faham ni? Dapat terjemah? Qulfah kulub. Tahu kulub? Kulub. Bukan tu. Tu polis. Faham tak? Qulfah kulub al-aqlaf orang yang tak berjawi. InsyaAllah. Baik. Sekarang ni jami'i basyaratihi. Seluruh apa? Seluruh tubuhnya. InsyaAllah seluruh apa? Tubuhnya. Maksudnya apa? Seluruh kulitnya. Baik. Kalau rambut lepas mandi tak, kita cukur. Wajib tak ulang balik mandi bagi kena kepala? Tak. Tak wajib. Contoh hantar dah basuh kepala. Dah basuh kepala. Bila hantar cukur, akan zahirlah kulit kepala yang mana tadi tertutup sebab apa? Tumbuhnya rambut. Wajib tak lalu ke air semula? Tak wajib. Sebab itulah, ingat tengok masalah ni macam mana? Masalah cukur nisbah mandi. Buang bulu selepas apa? Selepas tu sebelum mandi. Tengok kepada apa? Sebelum atau selepas. Jikalau air itu sudah mengenai bulu tersebut, kemudian dipotong akan bulu tersebut, maka tidak wajib dah air itu dikenakan atas kepala. Sebab dah kena. Contoh hantar basuh kepala, sampai kat bau, hantar cukur kepala. Faham tak? Wajib dah tuangkan air balik semula? Dah wajib. Sebab apa? Sebab dah kena. Dah kena apa? Dah kena rambut. Faham? Tapi kalau belum basuh lagi, sebelum hantar mandi, hantar cukur dah. Faham tak? Lepas tu apa? Air rambut tu boleh air. Kau tak payah dah basuh kepala. Basuh apa? Basuh rambut ya. Tak boleh. Jadi ingat balik masalah ni. Jikalau cukur selepas kena air di atas rambut, sudah madai. Tak perlu ulang. Faham betul? Sekarang ada dua surah. Sekarang ni dia nak cukur. Emma cukur sebelum, emma selepas. Mudah lah. Kalau cukur rambut selepas kena air di kepada rambut, tak? Maka tak perlu ambil air, letak pula dekat atas kepala. Faham tak? Sebab apa? Sedap kena rambut dah tadi. Tapi kalau dia cukur dulu, faham tak? Hak tu memang kena lah. Ambil air, letak atas ke kepala. InsyaAllah. Makruh kan? Makruh. Faham tak? Lepas tu, rambut tu wajib tak basuh? Tak wajib. Tu yang kata hari kiamat main tuntut tu. Kena azab bukan? Kata Imam Syubrah Malisi, bukan azab main tuntut tu. Main tuntut tu nak maki. Aitab basuh. Dia balik. Faham tak? Sebab tu makruh. Bukan nak azab.
Kalau nak kena azab tu hukum dia haram. Wadih. Cukup sebelum mandi. Cukup sebelum mandi. Kalau cukup sebelum mandi. Ada dua suruhan. Basuh kepala. Cukur tu tengoklah. Cukur bila? Selepas ke sebelum? Sebelum mandi. Basuh Kalau sebelum mandi, wajib basuh kepala. Rambut tak wajib basuh. Kalau cukur selepas mandi, tak wajib basuh. Tak wajib basuh. tak wajib basuh apa? Akan kepala tersebut. Bahasa apa? Dah kena rambut. Wadih. Betul dah kata tak? Wa fi tuhfa law natafa sya'ra lam yaghsilha wajaba ghaslu mahalliha mutlaqan. Apa dia? Kalau cabut akan bulu yang belum dibasuh. Cabut bulu yang belum dibasuh, wajib basuh mahalnya mutlaqan. Faham tak? Contoh tak basuh sebelah ni. Sebelah ni tercukup. Hak ni basuh ke? Tak basuh lagi. Maka wajib apa dah? Akan apa letak air di atas kepala ni. Bukan kira habis mandi, kira apa dah? Sampai air ke tidak lagi. Kemudian barang yang di bawah kuluk untuk orang tak berjawi. Dia bila kita tak berkuluk, kita tak berjawi, ada apa? Ada bawah dia tak? Bawah kuluk tu. Kitab fiqh kata mustahiqatul izalah. Mustahiqatul izalah apa? Kuluk hendaklah dibuang. Hukumnya apa? Wajib ke sunat? Wajib. Wajib mengikut pendapat dalam mazhab Syafi'i. Faham? Jadi kuluk itu sepatutnya dibuang. Bila sepatutnya dibuang, maka hukumnya ialah zahir. Kata barang dalam ni macam dalam mulut. Batin ke zahir? Batin. Batin. Jadi wajib tak bila mandi wajib kena komok pula? Tak wajib. Sekarang ni kuluk macam mulut. Pasal duduk dalam. Faham tak? Bukan diri luar kuluk tu memang kena buka kuluk tu. Leceh. Faham tak? Wajib tak basuh dalam tu? Wajib. Dia kata batin bukan batin. Hukumnya zahir. Tanda hukumnya apa? Zahir kerana sepatutnya dibuang. Wadih. Cara nak buang dia macam cara nak mudah je tau. Iaitu bagi steam. Betul tak weh? Bagi steam. Kuluk tu akan terbuka tak? Oi, letih tu nak kena mandi wajib tu. Nak kena bagi steam balik tu. Tak? Nak bagi basuh mudah. Kalau dia kena buka sakit tu. Sebab apa? Sebab dia patutnya dibuang. No, insyaAllah. Bagi steam insyaAllah mudah. Basuh. Kalau tak kena buka. Tak sakit. Untuk orang tak banyak, tak wajib sunat, tak wajib mandi kan. Tapi kalau orang mau yang sunat lambat. Tak kisah orang sunat lambat ke apa ke. Bawa Dia Islam. tak banyak, tak wajib mandi kan. Mandi wajib. Tak balik. Sunat mandi. Tak wajib mandi. Tapi bahawa kadang-kadang ada orang jimak ketika belum baligh. Maka wajib bagi si ayah untuk suruh dia mandi wajib. Baru masuk Islam. 10 tahun dia bina orang. Baru masuk Islam wajib berkhitan. Cuma kalau janganlah awal-awal sekali kan. Hari tahu masuk Islam, ada satu cerita tau. Ada orang mai jumpa Yahudi. Orang Yahudi nak masuk Islam. Dia tanya seorang orang ni lah, orang Arab ni. Aku ingat nak masuk Islam lah. Umur dia 70 dah. Hang nak masuk Islam? Hang tak bila hang masuk Islam ni, arak tak boleh minum dah. Semayang 5 kali sehari. Lepas tu kena baca Quran. Lepas tu hang kena khitan. Hang kena bersunat, kena berjawi. Lepas tu hang kena berwuduk. Hang kena puasa. Hang kena pergi haji pula, habis duit pula. Hang kalau dah harta kena bayar zakat. Faham tak? Sembang gitu dengan orang Yahudi tu. Tak apa, terima kasih. Balik. Faham tak? Ada orang Islam sebelah tu, weh marah. Lepas tu, pasal apa hang takut-takutkan dia masuk Islam? Dia abang lah, abang. Hang ingat syurga ni bapak Yahudi punya. Hang bayangkan kita ni daripada kecil kita nak Islam ni. Faham tak? Beramai berat tiap-tiap hari. Faham tak? Nak masuk syurga. Dia sampai umur 70 duduk maksiat Allah Ta'ala. Faham tak? 3 hari nak mampu dah. Tiba-tiba 3 hari lagi dia masuk Islam, dia sembahyang. Nak masuk syurga kita. Ingat syurga kita bapak dia punya apa? Tu ajib dia, faham tak? Gila teruk tu, faham tak? Oh, ya mungkin. Oi, berat itu, faham tak? Itu hasad dengki cakpa tu Arab, faham tak? InsyaAllah. Kita punya seronok orang masuk Islam. Dia boleh buat lawak pula. No, insyaAllah tu. Orang masuk Islam pun wajib juga berkhitan. Cuma bukanlah awal-awal benda yang kita tegah dia. Cakap macam tu kan. Kena buat ni. Dengar tu. Takut tu. InsyaAllah. Jadi bahawa wajib sampai ke air ke dalam kulub. InsyaAllah. Taib. Kemudian wasunanu al-ghusli. Allahu ta'ala wali taufiq. Azim, dia ni tulis. Tulis belah ni lah supaya kalau senang. Belah ni takut-takut nak guna whiteboard. So tak ada.